Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Pertamanya tentang yang peruntukan yang bermula daripada RM450,000 anggaran perbelanjaan sehingga mencapai satu angka yang besar 9 juta. Saya nak jelaskan di sini objektif kita menganjurkan World Islamic Economic Forum atau Forum Ekonomi Islam Sedunia ini adalah bagi menyediakan satu platform untuk mengeratkan usaha sama perniagaan di kalangan ahli-ahli korporat Islam di seluruh dunia, termasuklah yang beroperasi di Barat. Itu objektif pertamanya harus kita tahu dahulu sebelum kita bangkitkan tentang isu-isu seperti humanitarian, isu-isu yang dibangkitkan tentang resolusi yang sepatut kita buat dalam forum ini untuk menentang masalah-masalah yang timbul di Mesir, di Myanmar dan banyak negara-negara yang menyentuh tentang humanitarian yang ada. Jadi objektif forum ini tidak sama sekali untuk membangkitkan isu-isu yang berlaku di negara-negara tersebut. Itu pertama yang harus kita sedar. Kerana dalam isu-isu yang dibangkitkan oleh ramai yang berhormat tadi, ianya kita bawa dalam forum-forum lain yang melibatkan seluruh dunia ataupun regional basis yang melalui ASEAN sebagai contoh. Kalau di peringkat dunia melalui PBB ataupun OIC kalau kita menekankan dari segi isu yang dikatakan yang dibawa oleh semua yang berhormat tadi. Saya nak jelaskan angka 9 juta ini terjadinya sebegitu rupa adalah kerana memang betul seperti apa yang Bukit Katil kata. Sepatutnya anjuran ini kita dah ada satu yayasan yang sebenarnya telah minta dengan kita daripada awal lagi. Anggaran permintaan ketika itu hanyalah 450,000 sahaja dan kita masukkan dalam perbelanjaan di situ. Tapi apabila ia melibatkan ramai jemputan termasuklah ketua-ketua negara dan sebagainya, maka perbelanjaan itu melibatkan satu angka yang besar juga. Jadi terpaksalah mereka minta untuk menambah dan penambahan itu telah diluluskan oleh kabinet pada saya lupa, tetapi ketika tahun lepas sebelum kita menganjurkan itu dalam bulan Oktober tahun lepas. Itu menyebabkan tertangguhnya perbelanjaan yang terpaksa kita gunakan perbelanjaan daripada kementerian sendiri untuk menyelesaikan masalah ini. Sebab itu kita terpaksa gunakan duit ini dan kita minta untuk mendapat kelulusan pada hari ini. Menteri boleh bagi butir-butir tak? Kerana 10 juta ringgit untuk satu forum memang kita boleh berikan, boleh berikan. Sama ada membazir ataupun ada yang tak betul dalam penganjuran ini. Tentang apa yang dibangkitkan oleh BRUAS, saya akan berikan secara detail kepada semua yang mempersoalkan ini. Nanti akan kita berikan secara detail 9 juta yang akan kita belanja ini dan akan kita berikan. Itu akan saya buat secara bertulis kerana saya tak ingat dia merupakan satu items yang begitu panjang sekali, jadi saya tak bawa pada hari ini. Saya minta maaf. Walau bagaimanapun saya akan jawab secara bertulis. Tentang justifikasi untuk menganjurkan sama ada dia memberi satu hasil yang baik ataupun tidak. Saya nak jelaskan, saya heran kerana yang membangkitkan dan mempersoalkan isu-isu ini, mereka sudah pun tahu bahawa banyak perjanjian telah pun kita buat. Dalam contohnya ketika kita menganjurkan pada yang kita anjurkan di Johor pada tahun lepas, bulan Disember 2012, kita telah pun menandatangani perjanjian yang berjumlah 28 bilion ringgit. Itu merupakan satu perjanjian yang agak besar
yang memberikan projek-projek baru, kebanyakannya dalam negara kita. Jadi ini menunjukkan bahawa forum ini adalah merupakan satu investment untuk kita memanggil dan menjemput beberapa ramai tokoh-tokoh korporat daripada luar negara untuk hadir di sini dan melihat peluang-peluang yang ada, dan akhirnya mereka dapat menandatangani beberapa perjanjian dengan syarikat-syarikat dalam negara kita. Keuntungan itu apabila mereka nanti membuat untung dan membayar teks kepada kerajaan. Itulah investment yang kerajaan buat sebenarnya. Bukan kita minta dia orang bayar dulu, kemudian belanja lagi dan akhirnya kita terima lagi. Itu tak adil. Maka sebab itu, apa pun kita buat hari ini, forum seperti ini adalah sebagai investment untuk melihat bahawa sebagai contoh, saya nak bagi tahu, dalam bengkel-bengkel yang kita anjurkan ini, kita ada bengkel mengenai inovasi baru, bengkel industri halal dan kreatif, wakaf, banyak lagi yang kita buat untuk melihat bahawa di Malaysia ini kita telah merancang agenda untuk melihat bahawa dari segi ekonomi negara kita ini ada perubahan, ada transformasi yang benar-benar boleh memberikan peluang dari segi ekonomi untuk mereka yang boleh melabur dalam negara kita. Silakan. Ya, Berhormat Perdana Menteri, itu maksud saya tadi apabila Yang Berhormat Perdana Menteri bangkitkan bahawa ini adalah satu format ini satu yayasan, dan kalau kontrak ataupun unjuran pulangan kepada negara itu 28 bilion, apakah tidak boleh kita selamatkan 9 juta wang rakyat ini dan kita manfaatkan terus daripada potensi pelaburan yang ada? Dan daripada objektif tadi, saya nampak seolah-olah World Islamic Economic Forum ni dia jadi macam World Economic Forum di Davos. Dan World Economic Forum di Davos ni kita tahu satu forum yang cukup berprestij dan tentunya memberikan pulangan yang baik kepada negara. Saya tidak masalah itu. Cuma masalah saya ialah kalau dia pelaburannya, kalau dia menyaksikan kontrak yang banyak, apakah tidak boleh dia mandiri dan boleh selamatkan 9 juta wang rakyat? Terima kasih. Terima kasih. Seperti yang saya katakan tadi, bahawa ini merupakan investment kerajaan dan foundation ini juga bukan langsung tidak mengeluarkan sesuatu jumlah yang besar. Saya nak beritahu, saya difahamkan bahawa jumlah yang besar juga foundation laburkan dalam forum ini. Cuma saya tidak ada angkanya hari ini, saya tak boleh nak berikan jawapan kepada Yang Berhormat Katil. Itulah yang sebenarnya keuntungan itu bukan 28 bilion, tetapi perjanjian itu 28 bilion. Perjanjian itu adalah sesuatu yang boleh melabur dalam negara kita berjumlah 28 bilion ringgit. Kalaulah 28 bilion ringgit ini menjadi kenyataan dan akhirnya mereka membuat keuntungan, cuba kita perhatikan 9 juta itu adalah merupakan sesuatu jumlah investment yang begitu kecil dibandingkan dengan pelaburan yang kita bawa masuk. Itu yang sebenarnya yang saya nak jelaskan tadi. Tentang apa yang telah dibangkitkan oleh Temeloh, resolusi-resolusi yang saya telah pun dikeluarkan daripada awal, trade agreement, UITM, saya akan jawab secara bertulis kerana saya tak ada fakta mengenai apa perkembangan tentang kedudukan resolusi yang telah pun diluluskan dalam WIEF yang awal, ya. Jadi saya minta untuk menjawab secara bertulis tentang tentang isu humanitarian dari campur tangan kita terhadap Rohingya, semua tu saya dah jawab pada yang lepas bahawa ini adalah sesuatu isu yang tidak ada kena-mengena dengan World Islamic Economic Forum. Jadi sebab itu jawapan kita adalah berbeza dari segi 9 juta yang kita belanjakan, semata-mata objektifnya seperti yang saya katakan tadi juga. Tentang apa yang telah dibangkitkan tentang Lenggong, hasil kepada negara-negara Islam, saya ucapkan terima kasih dan tahniah bahawa sebenarnya hasilnya adalah untuk kita melihat bahawa daripada ahli-ahli korporat negara-negara Islam yang lain dapat belajar dengan kita bagaimana untuk kita mengembangkan lagi dari segi kaedah-kaedah yang kita buat. Contohnya dari segi
Islamic financing yang kita buat dalam negara kita. Semua ini kita panggil dan ada bengkel-bengkel untuk mereka mengetahui dengan lebih mendalam. Itu yang mereka belajar. Cuma dari segi kedudukan untuk kita gabungkan di antara ahli-ahli korporat di luar sana dengan ahli-ahli korporat di sini, dia memberikan lebih keuntungan. Ada yang mereka belajar daripada kita, ada mereka melabur di sini. Itulah yang kita buat selama ini. Ipoh Barat, Ya, terima silakan. kasih. Saya nak tanya susulan dari jawapan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, di mana sangat gembira dengan pelaburan yang tercapai dengan 28 bilion dengan forum ini. Adakah itu pendirian kerajaan bahawa oleh kerana kita telah giat mendapat 28 bilion, bermakna kita tidak perlu langsung mengetahui atau ambil tahu adakah tidak apa-apa terjadi kepada hakisan human rights value dalam beberapa negara, dan seperti di Sri Lanka yang saya katakan, dan di mana dan mempelawa presiden itu datang. Itu soalan saya. Adakah itu pendirian kerajaan? Terima kasih. Muhammad Ipoh Barat. Saya dah cakap banyak kali lah tadi. Awal-awal tadi lah saya kata ini World Islamic Economic Forum. We want to talk about Islamic Economic Forum. It is got nothing to do about Sri Lanka, humanitarian ground, which is not even mentioned in that forum. If you want me to answer in English, I've already answered in English. Jadi, Yang Berhormat Menteri, maybe it's time you incorporate it in your forum. Yang Berhormat Menteri, maybe it's time it's incorporated in the forum. Alright. Itu cadangan. Cadangan, yes, I agree. Maybe it is time. Tan Sri Pengerusi, ini cadangan. Cadangan macam itu, macam batu kawan buat. Kalau Ipoh Barat ikut kan mudah. Ini cakap benda yang saya dah awal lagi. Sepatutnya bila saya dah cakap awal bangun, kalau begitu, sepatutnya kalau saya jadi ahli Parlimen Ipoh Barat, saya jawab, kalau macam itulah Timbalan Menteri, saya nak mencadangkan dalam forum yang akan datang di London ini, boleh tak masukkan isu ini sebagai contoh. Seperti ahli-ahli parlimen yang Barisan Nasional selalu buat. Kerana mereka faham dan tahu di mana letaknya. Itu skrip saya. Sepatutnya saya yang cakap itu. Okey. Tapi saya tidak mengganggu perbahasan. Sila. Bagilah kepada Temerloh. Terima kasih. Mohon penjelasan. Saya kadang-kadang bukan saya nak ambil alih Tan Sri Pengerusi, tapi bila saya lihat bahawa mereka kurang faham ni, kadang-kadang saya terpaksa. Saya minta maaf. Kita faham, Yang Berhormat tak faham. Okey. Yang Berhormat Menteri Temerloh berdiri. Saya okey. Terima kasih. Merujuk kepada objektif Forum Ekonomi Islam Sedunia ini. Kalau kita lihat kepada objektifnya, yang pertama adalah untuk mempertingkatkan ekonomi negara-negara umat Islam yang menjadi negara anggota kepada forum. Kemudian antaranya ialah untuk mengukuhkan kerjasama dan juga hubungan strategik, hubungan ekonomi antara negara-negara anggota. Lepas tu saya timbulkan, apakah dari forum ini untuk membantu negara-negara umat Islam yang tertindas, yang memerlukan keuangan, mungkin bukan persenjataan, bukan kuasa, tapi keuangan. Terima kasih Terpeluh. Mungkin saya kurang faham apa yang dibangkitkan oleh Temerloh awal-awal tadi. Nanti saya cek balik dalam handset. Yang persoalan yang kedua dengan pertama, ada perbezaan atau tidak. Soalan yang kedua ni mudah saja. Memang itu yang kita buat. Selama ini pun kita telah pun membantu banyak daripada apa saja bantuan yang diinginkan, sama ada dari segi bencana, humanitarian ground. Itu semua memang kita buat selama ini, dan saya tak tahu jumlahnya, tetapi dia memakan berjutaan ringgit yang telah pun kita berikan sebagai bantuan kepada mereka yang menerima masalah di luar sana. Itu memang kita buat, ya. Boleh saya mohon jawapan bertulis tentang angka-angka tersebut? Angkanya insya-Allah akan saya berikan. Okey. Macam itu kan baik. Melo. Terima kasih. Parit Bunta ada bertanyakan tentang kedudukan sistem mata wang yang
boleh kita bawakan dalam forum ini. InsyaAllah saya ingat ini satu cadangan yang mungkin kita gunakan untuk kita melihat apakah sistem yang ada sekarang ini boleh ditukarkan bagi kegunaan sistem mata wang menggunakan dinar emas sama ada dalam masyarakat dunia Islam sahaja ataupun keseluruhan di muka bumi ini. InsyaAllah itu akan kita berikan satu cadangan yang baik. InsyaAllah Pak Bunta. Kemudian tentang Ipoh Barat, sambil tadi saya dah jawab, cuma sama ada kita hadir ataupun tidak dalam mesyuarat COGM ini, saya tidak membuat keputusannya. Tapi ini adalah cadangan yang dibawa oleh Ipoh Barat. Cadangan, mungkin? Your proposal or you want ini or you stress pendirian NGO, banyak NGO di negara ini. Jadi saya salurkan perkara ini kerana apa yang terjadi di Sri Lanka. Hasrat adalah negara kita berbanding our United the Human Rights Council pun kita terlibat. Kita perlu ambil satu pendirian yang tegas lah dalam perkara ini. Okey. Ini apa? Pengerusi apa ni mabuk? Bintulu nak komen apa-apa pasal Rohingya kalau bukan Sri Lanka? Jangan ganggu Bintulu. Saya cakap pasal isu yang sama. Bintulu tidak puas. Apa menyerang pergi orang luar Sri minum Lanka putih. je? Tak ada kerja lain. Habis tu orang Rohingya yang beragama Islam ditindas. Peraturan mesyuarat. Tak ada orang buka Tuan mulut. Mengurusi. Sila. Peraturan mesyuarat 41. Bintulu setiap kali kita cakap dan sentuh tentang Sri Lanka, dia komen di belakang dan mengganggu ahli-ahli. Saya minta satu ruling. Tuan Ketua. Dia ganggu. Masih. Saya sokong apa ni. Ya. Ahli berhormat tahu peraturan mesyuarat. Biasa di House of Commons pun ada gangguan begitu, tetapi tolong pada kali ini Bintulu. Ya, Tan Sri yang dibetul. Saya rasa Bintulu dia lupa makan ubal lah. Ya. Saya ingat dia ada kepentingan diri di Sri Lanka. Ya, dia ada kepentingan tertentu. We all know. You got business interest. Sudah yang berhormat. Sila. Tuan Musi, boleh saya teruskan? Sila. Menteri, boleh saya minta penjelasan sikit? Tuan Musi, cuma saya nak jelaskan. Ini dalam Ipoh forum Barat saya yang berhormati malam ini, Ipoh Barat lagi teruk. Dia ada kepentingan dia nak cari ketua menteri di Alih-alih berhormat. kawasan. Ada Tuan Musi, Sila teruskan. saya nak jelaskan di sini. Bila saya tengok ada ahli-ahli yang berhormat bangun, tekan, keluar lampu, saya tahu mereka bangun. Okay. Dan saya masih teruskan, dan kalau saya kata tunggu. Sila. Dan apabila saya dengar suara, kalau saya masih lagi teruskan, maknanya tidak ada gangguan daripada mana-mana pihak. Jadi saya boleh teruskan. Sila. Okay. Tentang apa yang dibangkitkan oleh Temeloh melalui ucapan Bukit Katal tentang fitnah ini, saya nak jelaskan di sini. Fitnah ini apabila satu kumpulan yang buat cerita bukan-bukan seperti pembangkang mengata macam-macam, seolah-olah apa yang kita bawa, angka yang kita berikan semua tak betul daripada pagi tadi, daripada semalam sebagai contoh. Itu adalah merupakan fitnah. Tetapi kalau kita bercakap dengan tegas bahawa apa yang kita buat ini adalah merupakan satu perbelanjaan, yang saya jawab secara terbuka, ia merupakan satu investment daripada kerajaan kepada apa yang kita nak buat dalam agenda yang lebih besar. Itu bukan fitnah. Hanya kalau Temeloh buat cerita di luar sana mengatakan itu adalah merupakan fitnah, baru dia jadi fitnah. Itu jawapan saya kepada Temeloh melalui Katil tadi. Muhammad, Batu Kawan, macam yang saya kata, insya-Allah kita akan bawa dalam satu cadangan yang baik untuk kita buat salah satu forumnya, tajuknya humanitarian, supaya sama ada boleh mengganggu sesuatu perkembangan ekonomi sesebuah negara ataupun tidak. Itu satu topik yang insya-Allah akan kita bawa nanti dalam, seakan saya bawa untuk mencadangkan dalam forum yang akan datang. Lenggong ada bertanyakan tentang
belanjawan yang akan kita buat apabila kita anjurkan di London nanti, saya nak jelaskan bahawa perbelanjaannya mungkin kerajaan memerlukan pada tahun ini sebanyak 14 juta yang akan kita minta untuk menganjurkan perbelanjaan kita di London. Ada pertambahannya apabila kita menganjurkan di sebuah bandar yang agak besar seperti London. Itu yang akan kita bawa nanti. InsyaAllah, itulah jawapan saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Terima kasih. Ahli yang berhormat, masalah ialah bahawa wang sejumlah 9,047,400 untuk Kepala B13 anggaran perbelanjaan mengurus tambahan kedua tahun 2012 jadi sebahagian daripada jadual hendaklah disetujukan. Ahli yang bersetuju kata bersetuju, yang tidak bersetuju kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, Kepala B13 jadi sebahagian daripada jadual. Kementerian